Saya tiba-tiba rasa macam saya ni berada di pentas Gegavaganza pula, duduk di sebelah Cik Azmi ini. Dia Cik Azmi Zainal, dia Ketua Pegawai Operasi bagi Farm Fresh yang kita semua kenal sebagai bos susu. Kalau nak tengok muka Cik Azmi setiap hari Ahad, kita boleh tengok. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Okey, Cik Azmi, terima kasih kerana bersama kami di acara Reboot Now 2022 ni. Macam saya katakan tadi, kita nak mengajak company-company, particularly daripada community PKS ataupun SME di Malaysia ini, untuk jangan takut untuk melihat teknologi. Jangan takut untuk melihat apa yang mereka lakukan sekarang, tapi kita cuba ubah untuk mencari peluang dan opportunities yang baru. Ini merupakan satu benda yang saya rasalah, pada pendapat saya, dekat dengan jenama Farm Fresh, kerana kita dah tengok susu dengan cara yang cukup berbeza apabila Farm Fresh mula melakukan banyak inisiatif-inisiatif baru. Tetapi Farm Fresh itu sendiri ada kisah yang menarik di situ. Mungkin kita boleh mulakan dengan saya meminta Encik Azmi untuk cubalah ceritakan sedikit kepada kita apa sebenarnya cerita Farm Fresh ini. What's the journey been like? Saya bermula syarikat ni mula pada tahun 2010 lah. Pada waktu tu pun saya tak terlintas di fikiran saya bahawa syarikat kita akan jadi billion in value, kan? Saya bersama rakan saya, Mr. Loy, dan pada waktu tu kita sebagai usahawan yang dah senior. Saya start this company at the age of 44. Dan pada umur 44 kita rasa kita dah terlewat. Dan cukuplah kalau bisnes ni boleh saya menyara keluarga saya dan hidup senang sedikit. Itu saja sasaran kita pada waktu itu. Dan bermula dengan 60 ekor lembu, dan saya pun pada waktu tu jual susu ni tak masuk lagi ke pasar raya, saya kena jual di pasar tani, and then supply ke kedai-kedai like pharmacy, dan start daripada situlah, kemudian baru masuk ke pasar raya. Slow kita buat betul-betul pada skala yang kecil, modal pun kurang. Dengan modal yang kurang kita bermula, dan kita punya turning point bila kita masuk ke supermarket dan kita tengok ada consumer ataupun pelanggan-pelanggan kita datang beli semula. Walaupun kalau nak comparekan produk kita ni dengan produk orang lain, syarikat tenusu lain, dia orang dah bermula 30 tahun awal daripada saya, kan? Jadi agak susah lah nak bersaing dengan orang yang dah 30 tahun bermula dengan kita yang baru nak bermula. Tetapi apa yang memberi semangat kepada kita ialah bila orang minum susu kita, dia cakap, saya rasa susu ni macam masa saya dekat London lah, masa saya dekat Switzerland lah, susu ni rasa original ni. So kita tahu bahawa dekat situ orang memang suka susu segar yang betul-betul pure. Jadi kita keep on developing kita punya company dengan modal yang minima. Kemudian khazanah masuk dan kita start skala yang agak besar sedikit. Dia bisnes ni dia macam kita bawa kereta, masuk gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3, lepas tu kita dah ada rasa feeling masuk gear 4. Jadi begitulah keadaan kita develop bisnes sampailah hari ni kita dah menghampiri kita punya IPO. Dan alhamdulillah, cabaran-cabaran jangan ceritalah, because bela lembu di negara tropika ni bukan mudah. Faham? Lembu yang ada sekarang ni adalah lembu yang daripada negara berempat musim. Jadi kalau kata kita bawa dia dekat sini, dia tak sesuai. Macam kita kahwin dengan orang putih lah. Kan, dia tak sesuai, dia buka baju. Tak pernah saya terfikir macam tu pula. Okey, tapi saya ada interested sekarang. Cuba Cik Azmi terangkan macam mana kahwin dengan orang putih tu. Saya tak pernah kahwin dengan putih. Tapi lembu ni dia tak sesuai dengan cuaca kita. Jadi sebab tu bila kita tak cari baka yang sesuai, numbers of cow tu tak bertambah. Okay. Jadi kebanyakan small farmer, lembu dia tak ada longevity, tak tahan lama. Bawa masuk daripada Australia, masuk dekat sini, beranak satu season, lepas tu dia mandul. Okey. Dia tak boleh beranak lagi kerana cuaca. Okey. Cuaca dia panas. Panas bukan problem yang besar sangat kepada lembu, kerana di negara empat musim pun ada panasnya. Panas berpanjangan. Humidity. Humidity. Okey. Kelembapan yang keterlaluan di negara kita 85% menyebabkan dia panting. Okey. Dia mencungap. Bila masa dia nak gairah, dia nak beranak. Lembu kena bunting dulu. So bila lembu tak beranak, tak keluar susu. So bila tak keluar susu, bagi dia makan,
kita rugi. Sebab tu banyak ladang-ladang kecil tutup. Itu daripada upstream. Tapi daripada segi downstream pula, kita nak bersaing dengan susu yang pengeluar-pengeluar tempatan menggunakan susu bancuhan semula. Ini yang banyak education yang saya buat di pasaraya. Kita bandingkan, bezakan rasa dia. Ini saya terlibat secara langsung di pasaraya. Saya ingat saya antara promotor tertua lah pada waktu. Kalau promotor kan, kalau you pergi tengok promotor di supermarket, kebanyakannya perempuan. Student universiti ataupun makcik-makcik. Ni lelaki bermisai, duduk kat situ pakai cap. Makcik susu kak. Supaya kita nak bezakan rasa. Susu yang mendominasi chef pada waktu tu adalah susu bancuhan semula yang dipasteurize, susu tepung dibancuh semula. Orang minum susu tepung, even profesional pun tak tahu bahawa waktu tu susu yang dia minum adalah susu bancuhan semula. Kita cakap ini susu bancuhan semula, ini susu segar. You rasa, you bezakan. Okay. Kalau tak percaya, tengok dekat situ. So, bila dia orang rasa susu farm fresh, dia rasa, wah, this is the milk that I drink in London, in Tokyo. So, daripada situ kita sebab tengok dia betul-betul segar. Dia betul-betul segar. Dia maknanya, first assignment bagi anda sebagai attendee ialah pergi beli susu yang pasteurized dan kemudian beli susu farm fresh yang betul-betul segar dan cuba fahami apakah perbezaan itu. Itu assignment sebab nombor 1. Sebab kalau dekat dia punya label tu kan, dekat belakang tu, dia akan ada susu reconstitute ataupun susu bancuhan semula. Susu bancuhan semula ni diambil susu tepung, dibancuh dengan air and then dipasteurize. Yang susu segar kita perah daripada lembu, terus kita pasteurize. Jadi you boleh tahu in term of taste, in term of nutrisi. Jadi bila orang rasa dulu, jadi orang dah melekat dengan farm fresh. Dan alhamdulillah pada hari ini susu segar farm fresh kita dah ada market share. Saya ingat daripada segi market share kita ada 55% market share susu segar. For one company itu ialah market share yang sangat besar. Memandangkan ini ialah satu komoditi. Dia bukan satu komoditi, dia FMCG, dia ialah fast moving consumer good. So dalam banyak-banyak tu farm fresh punya market share is 55%. Tapi daripada opening segment Encik Azmi tu ada beberapa soalan dah yang timbul daripada saya. Tapi yang first kali saya nak tanya ialah kita nak cuba kongsi pengalaman ataupun kongsi ilmu di sini. Bila Cik Azmi kata tadi kita go up another level daripada pasar tani ke pasar raya. Okey, boleh tak Cik Azmi kalau saya minta Cik Azmi imbas kembali apakah decision yang diambil pada masa itu yang membolehkan Cik Azmi mengatakan kepada partner, okay, I think we are ready to go into the supermarket. Sebab saya rasa banyak attendees kita, SMEs, mereka mungkin berada dalam takut itu pada masa apa yang Cik Azmi ada pada masa itu. So what gave you the confidence? Then what did you look out for? Saya percaya bahawa ramai PKS, IKS nak masuk ke pasar raya, produk-produk you. Masuk pasar raya ni mudah nak masuk ke pasar raya. You kena bayar listing, you masuk ke pasar raya. Tetapi adakah bersedia untuk masuk pasar raya? Bersedia ke tidak untuk masuk ke pasar raya untuk produk IKS ni? Kerana kalau kata kita setakat mengeluarkan produk dan kita letak dekat pasar raya dan kita tak merchandise, ada aktiviti yang sangat penting dekat pasar raya ialah merchandising. Merchandising ni you kena pastikan barang you sentiasa ada. And then at early stage you akan berhadapan dengan return. Orang tak kenal lagi produk you. Jadi bila orang tak kenal lagi, tak ada ni, jadi you kena sentiasa buat sampling pula dekat pasar raya. Itu yang kita buat. Jadi decision kita memang nak masuk pasar raya. And then we are ready at that time. Kenapa kita rasa kita ready masuk ke pasar raya? Kerana saya tahu bahawa ada satu segmen, iaitu susu segar ni, yang satu pasteurized, saya segar. Saya nak buat education. Jadi more education need to be done, perlu dilakukan oleh IKS dan PKS ni untuk memperkenalkan produk bila you dah masuk pasar raya. Masuk pasar raya macam saya cakap tadi, you kena bayar listing fee. Of course kena bayar, kan? Tapi mungkin untuk PKS, IKS dia tak kenakan fee yang tinggi. Ada kerajaan ada bantu. Tetapi bila kerajaan bantu pula, PKS dengan IKS punya produk dekat mana pula location dia? Dekat pasar raya ni kalau you tengok chef, siapa yang bayar depan mata tu yang paling mahal. Itu bayar dia tinggi. Faham? Macam kita tengok bola lah. Tiket tu duduk kat grandstand. Kalau free punya duduk belakang lah. Maknanya rak tu pun ada grandstand. Kalau kata you dah masuk pasar raya, barang you dekat belakang, and then macam mana pula you nak buat
roadshow ataupun you nak kena buat merchandising. Merchandising is one of a very important element bila you masuk pasar raya. Kalau you tak merchandise, barang you tak boleh jalan. You biarkan saja dekat sana, let's say lah you jual barang frozen. You letak kat sana, orang lain, company yang ada merchandiser, dia akan naik lagi barang you, produk you makin lama makin bawah, because you tak merchandise dia. Tapi untuk mewujudkan satu merchandising team, you kena ada manpower. Jadi manpower is about money. Jadi kesediaan kita untuk masuk pasar raya itu satu. Tetapi bagi saya, untuk nasihat saya untuk PKS, zaman sekarang kita dah ada dunia digital, pemasaran lebih mudah kalau berbanding daripada zaman saya. Jadi gunakanlah yang ini sepenuhnya dengan cara yang kreatif. Kreativiti sangat penting bagi usahawan-usahawan, macam mana kita nak penetrate to the market, and then kita kena tahu kumpulan sasar kita, and then tahu which channel yang kita nak pergi. Okey. Yang tu dah ke depan, kita nak fikir pasal channel semua itu. Tapi sekarang ni berbalik kepada lagi satu point yang Cik Azmi raise tadi, iaitu risiko. Okey, contohnya nak deal dengan lembu bukan senang. Macam Cik Azmi cakap tadi, macam-macam faktor. Dahlah dia punya acclimatization tu satu hal. Jadi in terms of assessing risiko, menilai risiko apabila kita nak membuat satu business decision itu, apakah peranan yang dimainkan oleh teknologi di dalam industri Cik Azmi ni yang dapat membantu Cik Azmi untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat dan betul, yang mungkin kalau tidak ada teknologi mungkin susah untuk kita buat decision ini? Daripada segi teknologi, saya ingat, let's say saya ambil satu aspek dalam how we make a decision dekat syarikat, di mana kita tahu bahawa lembu yang kita ada sekarang ni, dia punya longevity tak bertahan. So kita perlukan baka yang sesuai. Jadi kita buat search, kita study apakah baka yang sesuai, dan kita dapat baka tu, kita beli. And then sampai hari ni, bila kita dah ada baka tu, barulah kita ni. Jadi in term of teknologi tadi, saya ingat as a PKS lah, saya ni ikhlas nak cakap, kadang-kadang kerajaan cerita IR 4.0, kita bercerita teknologi, tapi bagi syarikat-syarikat PKS, duit pun tak banyak. Nak cerita teknologi apa? Let us be honest dalam membangunkan usahawan ni. Jadi sekarang ni kalau kata teknologi wise, kita perlukan teknologi. Di syarikat saya pun, saya ingat late these 2-3 years we adapt the technology. IR 4.0 because we have money. Kita ada kemampuan. Kita dah ada robotik. Kalau kata dekat kilang saya dulu, orang susun susu, stacking susu, gunakan manusia, manpower. Manpower pula, you tahulah, orang kadang-kadang datang kerja, tak datang kerja, orang datang kerja. So we take the decision bahawa output kita, macam tadi we talking about the decision. Kalau saya menggunakan manpower, saya akan dapat output banyak ni. Kalau saya invest guna robotik, saya akan dapat output macam ni. So, saya kena tahu bahawa when we go to robotik ataupun IR 4.0, saya kena invest certain amount of money. Tapi saya bukan boleh hari ni saya invest, tomorrow I can get the money back. In the long run. But kalau kita tengok in term of the number yang saya akan dapat. So, kita tolak orang ponting-ponting tadi, production saya interrupt, production saya low. Saya letak robotik. Saya dekat kilang saya semua pakai robotik sekarang. So production kita increase. So decision yang macam itulah yang perlu diambil kira apabila kita nak invest into IR 4.0 ataupun robotik ke, ataupun apa-apa yang canggih ni lah. Itu yang kita nak kena tengok. Bila kita nak invest, kita kena tahu bahawa when we want to invest to robotik atau IR 4.0, what is the outcome? Adakah dia akan bagi pulangan? Dan pulangan must understand bahawa pulangan non instant. Berapa tahun pulangan yang akan. Yang kita takut ialah sebelum sampai pulangan, you dah pulang dulu. Faham. Okey, dari segi strategi pula. Okey. Yang mana satu yang lebih sesuai? Adakah kita patut melihat proses ini sebagai sesuatu yang reaktif, di mana katakanlah saya ambil contoh peladangan dan susu di sini. Okey, kita dah sampai ke satu level di mana kita tahu bila kita dah sampai level ni, kita dah tak boleh naik ke atas lagi,
melainkan kita membuat executive decision untuk menerapkan teknologi ataupun mengubah cara kita melakukan sesuatu. Adakah strategi reaktif itu lebih bagus atau adakah lebih bagus untuk kita mengambil strategi yang lebih proaktif? Sebelum kita mulakan perjalanan, kita dah plan siap-siap, okey, kita kena ada ini supaya kita build up the capacity dengan sampai ke maksimum dari apa yang ditawarkan oleh strategi itu. Which one is better daripada perspektif Cik Azmi? Bagi saya strategi wise ni, strategi ada pelbagai strategi. Kita tak tahu strategi mana yang ni, tetapi kita boleh merancang strategi. Macam saya, kita dekat syarikat kita lebih banyak buat proactive decision. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena buat proaktif dulu sebelum reaktif. So proaktif ni kita dah tahu bahawa bila kita buat macam ni, dia akan datang macam ni. Itu what yang kita expect, apa yang kita jangkakan. Apa yang kita jangkakan tak selalunya dia terjadi, tetapi kita sudah ada persediaan. Jadi dalam proaktif punya decision, dalam proaktif punya penyusunan, bila kita nak buat penyusunan, kita mestilah ada pro and con yang kita tahu bahawa daripada keputusan yang ini dia akan lahir ini, good and bad. We must ready for good and for bad. For good, if good, kita akan go another step. If bad, from this proaktif, kita pun kena bersedia juga. Jadi, bila dah ada perancangan yang proaktif ni, barulah yang tadi tu boleh datang. So, as an executive, kita bila nak buat tu, kita mesti nampaklah satu gambaran yang besar sebelum kita buat apa-apa. Kena dream selalu, kan? Kena fikir 8, 10, 12 langkah ke depan. Saya selalu bagi tahu kepada usahawan bawah saya cakap, kena selalu think deep tu. Jangan sikit-sikit fikir lepas tu buat decision. No, think deep, banyak kali fikir. Tapi kalau terlalu fikir pula without action, tak ada guna juga. So think carefully, think deep, and then buat research. Sekarang saya ingat nak buat research is easier because abang Google kita ada kan. Abang Google, everything digital. Everything je tap you dah boleh keluar ni. And then kita boleh banyak reference. So jangan malas benda-benda yang ini. As an usahawan, kita tak boleh malas dan kita tak boleh shock sendiri dengan decision kita. Kita kena tengok orang buat yang decision macam ini, dia jadi apa. Kita kena sentiasa dynamic lah. Ya, kena sentiasa dynamic dan sentiasa awas dan sentiasa boleh berubah. Dan penyakit yang paling teruk sekali jadi usahawan ni lah penyakit shock sendiri. Okay, now that Cik Azmi dah mention usahawan di bawah Cik Azmi, itu lagi satu perkara yang menarik bagi saya tentang FundFresh, di mana ada banyak syarikat yang dia berfikiran begini, aku nak buat produk ni, jadi aku akan control supply chain aku daripada start sampai habis is mine. Okey, setiap langkah itu dimiliki oleh sesebuah syarikat itu. Tetapi saya rasa bagi FundFresh dia agak berbeza kerana di dalam supply chain itu Cik Azmi juga memasukkan banyak input daripada usahawan kecil di senata Malaysia. Okey, bagaimana itu Cik Azmi? Okey. Saya cerita sikit pasal pembangunan usahawan yang saya buat ni lah. Saya ingat pada tahun 2016 tau. Saya cerita balik, saya flashback balik bagaimana lahirnya program Home Dealer. Program Home Dealer yang saya buat ni, dia menjana pendapatan pada tahun 2020. Jualan pada tahun 2020 sebanyak 140 juta. Yang jual susu, yang orang tengok Home Dealer jual susu tu, seramai 2,500 orang. Dan sale pada tahun 2020 sebanyak 140 juta. Dan saya menang award, syarikat menang award di ASEAN Business Award, Inclusive Business Award pada tahun 2020 di Hanoi. Kerana kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan kecil, dan 80% daripada mereka ni adalah suri rumah tangga, wanita. So saya flashback pada tahun 2016, market share kita pada waktu tu 39% dan kita dah jadi susu segar nombor 1. Dan pada waktu tu saya punya kompetitor saya bertindak, baru bangun tidur kot. Sorry lah. Okay. Just gurau kan. So waktu tu dia orang all big boys. They have a lot of money. So pada waktu tu kalau you orang lalu dekat Kuala Lumpur ni kan, you orang lalu dekat dekat Federal Highway ni, dengan all the pillars, tiang-tiang tu semua, melambak susu lembu-lembu dengan dia punya nenek dekat depan ni. Lalu kat situ lembu brand ini. Masuk dekat tol pun lembu dia orang, iklan susu dia orang. Masuk dekat billboard pun iklan susu. So dia orang very aggressive nak dapat balik dia punya market share. So
2016 Farm Fresh tak ada berapa sangat lah, kan? But still we making money with kita punya ni. Then come the idea bagi saya untuk berkongsi peluang. Itu yang saya panggil kongsi rezeki kepada usahawan-usahawan ni tadi. Dan bila saya buat ni, diorang tak nampak lagi. Dan saya nampak bahawa social media memainkan peranan yang penting. Dan kalau saya ada AMI lebih kurang 1,000 orang ataupun 2,000 orang yang tiap-tiap hari posting dan jual dan cerita susu, saya ingat dia boleh ni. Then we start satu. Dan saya suruh dia orang jual kat pasar malam, pasar tani. Tapi hasratnya pada permulaan tu adalah supaya dalam satu taman tu ada satu orang yang jual susu Farm Fresh. Duduk so orang tak payah nak pergi beli susu kat supermarket, nak susah-susah beratur. But ibu-ibu dan suri rumah tangga ni are very enterprising. Kita suruh dia duduk rumah sambil jaga anak jual susu, dia tak. Dia jual susu, dia masuk dalam grup WhatsApp dia. Lepas tu bila dia pergi sekolah jemput anak dia, dia buka bonet kereta dia, and then dia nampak return datang. And then dia lebih enterprise lagi. Dia pergi masuk expo, dia pergi supply kat kedai dia, dan business dia grow. Daripada situ bila saya nampak satu model dah jadi, saya mula replicate. Cik Azmi, yang ni adakah memang model ini adakah memang dalam jangkaan Cik Azmi ataupun macam accidental ya? Okey, menarik. Dia permulaan dia lah nak tolong kawan. Okey. Kawan-kawan saya ramai dah di umur macam saya ni, bisnes dah kaput. Sorry lah perkataan saya macam tu. Bisnes dah tak jadi, diberhentikan kerja. Dia orang datang jumpa saya. Ni macam mana boleh tolong aku ke tidak? Saya cakap ada 2 perkara je yang saya boleh tolong. Bela lembu ataupun pergi jual susu. Pergi jual susu lah. Saya cakap ni kan, nak bela lembu kau pun dah tua, kena tendangan lembu nanti kan, takut-takut patah masuk hospital lagi susah. So saya suruh dia orang jual susu. So bila dia jual susu, saya nampak ada pulangan. So dia orang ni daripada kawan-kawan ni lah tadi, dari muda. Sebab tu kalau you tengok saya punya networking pun bermula daripada kawan, saudara mara. Super macam Islam jugalah, kan? Kita bermula daripada kawan. Nabi dengan dengan kawan-kawan dia, dengan isteri dia mengembangkan benda. Begitu juga dalam bisnes yang saya buat. Saya bagi peluang pada kawan-kawan saya dulu, rakan-rakan saya dulu, yang mana yang nak. Kemudian dia recommend kepada kawan dia recommend kepada saudara mara dia berkembang secara macam tu. Dan bila hasil dah nampak, ramai orang-orang yang luar daripada lingkungan ni pun berminat. Mulalah saya rekrut. Tapi kerja ni memenatkan lah. Saya kena pergi rekrut dia orang nak kena jumpa, saya kena jumpa, kena bagi motivasi dekat dia orang, kena tunjuk direction. But Alhamdulillah, after 6 years, ini masuk tahun ke-7 saya buat program ni, dan dia boleh memberi peluang pekerjaan kepada 2,500 orang. Dan saya pun tak sangka bisnes yang accidentally saya buat ini boleh menjadi satu profession tetap. Sebab ada pada awal tahun tu, ada seorang home dealer saya, dia tanya, telefon saya, dia WhatsApp saya, Cik Azmi, saya nampak bisnes ni saya ni dah kukuh dah ni, kan? Saya nak berhenti kerja boleh tak? Saya diam je, saya tak jawab. Saya takut jadi. Kau nyawa orang ni. Kau dah berhenti kerja, lepas tu bisnes tak jadi. Tapi Alhamdulillah sampai hari ni dia masih ada dalam bisnes ni, dan dia salah seorang top dealer. Konsisten, dan dia dah buka sampai 2 kedai dah dia dah buka. Alhamdulillah. Jadi business model yang saya tak sangka ni tadi, dia dah menjadi satu volume yang besar, ratusan juta dalam setahun. Dan dia bukan sahaja banyak syarikat-syarikat lain tiru metod yang saya buat ni. Dan syarikat-syarikat tenusu pun cuba buat. Tapi bagi saya tak ada masalah lah, biasa dalam bisnes ni orang meniru, orang apa tu biasa. Tapi as a businessman, saya selalu berfikiran positif. Kalau kata apa yang saya buat ni boleh jadi pengajaran ataupun satu ikutan kepada orang, why not? Kan? So saya tengok, saya pun ramai juga usahawan-usahawan lain yang datang kepada saya bertanya macam mana Cik Azmi nak buat ni. Saya tunjukkan. Kan, saya tunjukkan, it's depend to you. Tapi menariklah dia punya sales channel Cik Azmi ni. Dia mulanya dekat satu point, kemudian dia berganjak ke satu point yang berbeza, tapi boleh dikatakan discovery itu ialah accidental. Dan sekarang ini kita tahu kita boleh beli Farm Fresh di retailers seperti di 24 hour convenience store dan di supermarket. Tapi pada masa yang sama ada juga yang membantu
peniaga-peniaga kecil yang menjual daripada boot kereta yang macam Cik Azmi sebut daripada tadi. boot kereta je. Dan juga sekarang ni ada platform e-dagang, betul? Ya. Dan juga ada platform e-dagang. Jadi sekarang ini kalau saya nak tanya, apakah fokus Encik Azmi di antara semua channel-channel itu, yang mana yang Cik Azmi rasa perlu dibangunkan dengan pesat sekarang ini? Saya, kalau saya ceritalah, 60% daripada masa saya membangunkan usahawan tadi. Okey. Yang macam platform, macam channel modern trade, supermarket ataupun Horeca. Horeca is hotel, restaurant and cafe. Yep. That one Itu lagi satu. Itu lagi satu kan. Itu saya boleh employ orang. Okey. Itu saya boleh employ manager, banyak manager-manager yang ada pengalaman yang itu saya letak manager, dia orang boleh manage itu. Before this, saya yang manage. Saya ingat dalam dunia pemasaran di modern trade ni, saya adalah antara Melayu tau yang jadi head of marketing. Tak ramai Melayu ni jadi head of marketing. Saya satu-satunya syarikat yang menggunakan Melayu, bukan nak menggunakan, bagi saya bangga. Bagi saya bangga kerana selama ni dia dimonopoli oleh bangsa Cina atau bangsa lain. Mat Salleh pun ada. Tapi di Farm Fresh, Melayu, Malay yang lead this division sampai kita boleh pukul lah company orang putih kan. Itu satu. Yang itu is easy to manage because I can buy, not say buy, saya boleh employ managers ataupun directors, saya letak dekat sana. Sebab job function itu memang dah established. Dah established. Dia dah ada dalam rangkaian. Dia dah ada. Saya boleh pilih je. We offer. Offer gaji, you duduk kat sini, I give you KPI. Okay. That's faham. It. Okay. Tetapi yang segmen yang saya cipta ni tadi tu, yang tak ada lagi. Sebab itu dynamic, itu memerlukan input Encik Azmi sendiri. Jadi itulah yang saya terpaksa spend 60% of my time to developing this usahawan. Saya kena ni sendiri, saya buat roadshow sendiri, saya cuba letak manager. Saya cuba letak, tak jadi. Dia orang nak personal touch daripada saya tu kan, kalau kata kita. Dan saya buat dia orang ni sebagai keluarga tu. Bila kita buat dia orang ni sebagai keluarga, dia orang panggil saya lebih kurang because dalam saya punya tu dia ada stokis, dia ada dealer, dia ada agent. Jadi saya ni macam bapak lah kepada stokis. Jadi home dealer ni macam cucu saya lah. So bila kita datang, saya akan buat makan-makan, kita cerita. Dia adalah personal touch. Jadi oleh kerana strategi ataupun taktik yang saya guna ni personal touch. Sebab tu bila orang nak tiru yang ini, orang tak boleh tiru. Faham. You kena tiru Azmi sebab itu lah. Dah memang jenama Encik Azmi di situ. Faham? Faham? Jadi kalau kata you nak tiru apa yang saya buat ni, kena belilah saya. Tapi tak boleh nak belilah. Kalau macam Ronaldo, you boleh belilah from Barcelona, you bawa dia pergi ke Manchester United. Tapi takkanlah saya as a shareholder, as a CEO, as a co-founder of Farm Fresh nak pergi ke syarikat lain, tak mungkin. Faham? Jadi dia memang dekat situ. Jadi developing entrepreneur adalah suatu yang susah tu, nak membangunkan usahawan ni. Susah. Kita tengok kerajaan kita banyak buat program pembangunan usahawan. Personal touch coach tadi tu. Dan kita tengok ramai juga coach-coach yang buat dekat Malaysia ni. Macam-macam coaching, kena bayar. Saya punya sistem ni, tak ada kena bayar pun, free je aku bagi. Lepas tu dapat untung lagi. Kan? Jadi, sebab at the end of the day, dia akan batah balik ke company. Jadi you have to invest sedikit yourself. Saya invest masa saya, kepakaran saya, dan juga saya punya personal touch, and then leverage dia orang, bawa dia orang to another level, another level. Dan alhamdulillah pada hari ini, kalau saya bagi tahu, saya ingat lebih daripada 30 ke 40 orang yang berpendapatan 5 angka. Jual susu 5 angka tau. And then saya ingat yang berpendapatan 5,000 ke atas ni lebih daripada 100 orang. Dan 1,000 hingga 3,000 ni 400-500 orang. Jadi mereka ni, adakah mereka menjadikan ini sebagai kerjaya utama ataupun sampingan, ataupun boleh buat dua-dua? Sekarang ni mostly yang 5,000 ke atas ni, dia orang dah full time. Dia dah resign dah. Jual susu literally. Dia jual susu ni, cuma profession ni tak glamour lah nama dia kan. Bila you nak letak apa-apa kerja apa. Tapi glamour lah juga. Saya cakap dengan dia orang, glamour ni letak nombor 1, yang penting berapa ada dekat dalam poket. Faham, betul kan? tu. Kalau kata glamour, pakai smart-smart, cantik-cantik, duit dalam poket pun tak ada guna juga. Cik Azmi tak boleh kata tak glamour.
boleh awak kata jual susu boleh sponsor sampai ke Gegar Vaganza. Dia itulah impact dia kan. Ya, okey, betul. Tapi okey, so memandangkan Cik Azmi rasakan investment kepada human capital, iaitu usahawan itu sendiri merupakan satu perkara yang cukup penting bagi Cik Azmi dan juga Farm Fresh. Namun masih ada inisiatif untuk membangunkan sektor e-dagang, okey, e-commerce punya sektor. Adakah Cik Azmi rasa ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengembangkan industri susu, particularly bagi Farm Fresh di luar Malaysia, ataupun dia masih belum mencapai peaknya di dalam negara kita sendiri? Bagi saya setuju yang kedua tadi. Di dalam negara kita pun kita belum sampai peak dia lagi. Okey. Di Farm Fresh saya tak tahu. Jadi Cik Azmi envision peak ni tu macam mana tu? Saya tak tahu peak dia macam mana ni. Tapi bagi saya, kita dah ada platform e-dagang sendiri. How to drive orang untuk menggunakan platform e-dagang ni tadi. Kadang-kadang kita dah e-dagang you kena tengok bahawa macam kita ada farmfreshmart.com.my. Walaupun kita dah ada platform dekat situ kan, orang lebih suka order traditionally. Yap. Gunakan apps yang lain, WhatsApp. Okey. Pembelian usahawan dia old school tapi ada teknologi. Ada teknologi. Ya. Kita dah letakkan e-dagang kat situ. Jadi dekat saya sekarang adalah satu gerakan macam mana saya nak maximize kita punya e-dagang ini. E-dagang without adopt bahawa dia adalah satu platform masa sekarang dan masa akan datang. Dan semua orang kena adapt benda ni, dan cara dia ialah macam mana kita nak maximize dan nak tarik traffic supaya orang datang kepada kita. Kalau you ada platform yang bagus, yang canggih, tetapi you tak boleh drive people to use that platform, no use. Sekarang adalah macam mana kita nak cari satu kaedah supaya semua orang menggunakan platform e-dagang ni tadi. Dan kita buat beberapa exercise. Dan saya ingat ini interesting. This 2022 is saya punya exercise untuk mengoptimumkan e-dagang platform Farm Fresh supaya memudahkan consumer. Dia bukan nak memudahkan dealer, tapi both side. Dealer mudah, consumer mudah. Tetapi consumer bila cerita pasal susu dia lebih, because saya dah develop yang traditional punya tadi, penjualan dari rumah ke rumah tu. Mereka lebih selesa dekat situ. Mereka. Tetapi dalam jangka masa yang sama saya nak adunkan kedua-dua ni. Itu memerlukan satu brainstorming, memerlukan satu kaedah yang sinergi supaya saya tidak meninggalkan usahawan-usahawan. Mana e-dagang itu tidak akan membunuh usahawan yang Cik Azmi dah bangunkan tadi tu. Jadi kita kena blend this together. Jadi together. macam mana? Cuba Cik Azmi ceritakan macam mana tu? Apakah yang dilakukan untuk blendkan itu? Jadi usahawan-usahawan ini kita libatkan untuk menggunakan platform e-dagang ni. Jadi kalau kata untuk ambil jalan mudah sebagai owner of the company ataupun ketua syarikat, saya boleh jalankan e-dagang dengan cara saya sendiri. Tetapi kita dah bangunkan usahawan tadi. Kalau kita bangunkan e-dagang, kita tinggalkan dia. Itu sesuatu yang tidak fair. Tapi jadi kita kena crack kita punya head macam mana supaya benda ini boleh di-blend together. Jadi sekarang ni kita buat banyak training, kita cari kaedah-kaedah dan strategi-strategi yang sesuai supaya kedua parti ini boleh jalan seiring. You orang gunakan platform e-dagang yang kita ini. You service the e-dagang. E-dagang ni platform penjualan dan you delivery. I see. Faham. Maknanya sebagai seorang pengguna, saya pergi ke platform e-dagang Farm Fresh dan saya memilih produk saya, dan mungkin saya pilih lokasi yang paling dekat dengan saya, dan usahawan di lokasi itu yang akan servis. Jadi kalau kata you tengok e-dagang yang diorang, let's say Shopee, Lazada, diorang terpaksa engage logistik company, logistik partner. So dekat kita ada 2,500 orang logistik partner. Yang memang dah pegang produk itu. Dia punya locality dekat sini. Jadi you cari locality yang ini, so dia hantar besok lagi cepat. So more efficient. Cuma sekarang ni macam mana nak blendkan dia orang to get use. Supaya dia mengadaptasi budaya e-dagang ni tadi. Daripada tradisional dulu dia pakai WhatsApp, orang order. Leceh lah bos, nak tiap hari nak kena update dekat sini produk. Sekarang dah ada centralized platform di situ. Faham. So maknanya e-dagang itu bukan sahaja sales platform,
sekarang ni, tetapi dia lebih kepada distribution platform. Yes. Jadi kalau kata you tengok dengan facilities yang saya dah buatkan untuk usahawan tadi, saya ada 2,500 lokasi di seluruh Malaysia. Okay. So kalau kata orang-orang ni nak, you boleh select dengan 2,500 platform. Saya ingat lokasi dia lebih mudah. Cuma sekarang ni adalah satu gerak kerja untuk menarik saya punya dealer ini supaya dia membudayakan e-dagang tadi. Dan e-dagang ni pula saya kena tengokkan, saya kena jual e-dagang ni supaya consumer pun selesa dengan e-dagang nak menggunakan platform itu. Mungkin salah satu benda yang berlaku, dan ini bukan satu benda baru bagi Farmfresh, tapi maybe one of the things yang akan menarik usahawan-usahawan kecil untuk menggunakan e-dagang ini ialah apabila pihak Cik Azmi memperkenalkan banyak flavor-flavor baru. Maknanya produk tu dah diversify. Kalau guna platform e-dagang tu mungkin lebih senang untuk manage. Betul. Okay. So in term of flavor in term of flavor, kita cerita flavor. Sebelum saya buat susu kurma lah, orang Melayu ni agak skeptical sikit minum susu. Tapi dia bukan budaya kita dari kecil. Dia hanya di urban place. Minum susu ialah hanya dengan cereal. So dia tak jadi satu budaya. Tapi lepas saya keluarkan susu kurma, saya gunakan ingredient yang terbaik supaya menarik orang. Dan bila orang rasa dia betul-betul Nusantara flavor, not only Malaysian flavor, saya hantar ke Indonesia pun dia bagus, saya hantar ke Philippines pun dia kata bagus, just in the matter of time kita nak reach out to that country. Tetapi bila susu kurma ni, I ingat saya perkenalkan susu kurma pada waktu tu tahun 2016, waktu Ramadan. Waktu Ramadan, biasalah orang Melayu, budaya kita akan kaitkan kurma dengan Ramadan ya, kan. Betul, jadi bila kita perkenalkan kurma waktu Ramadan, sold out, habis. Saya ingat susu kurma saya ni sehinggalah tahun 2019 2020 pun kita masih tak cukup during Ramadan. Sampai ada orang dia boleh jadikan alasan dia tak minum susu kurma, jadi saya tak sempat nak minum susu kurma, saya tak puasa lah sebab tak ada energi. So susu kurma tu flavor dah jadi macam satu flavor Melayu. Not only Malay, dan all communities minum susu kurma because banyak khasiat susu kurma. Kemudian saya keluarkan lagi satu flavor. Jadi dia ada clan dia, susu kurma market itu. Kemudian kita ada susu oats, susu badam ialah the health freaks. Mereka yang pentingkan kesihatan. So how to segmentize ini tadi adalah penting. And then when kita tak boleh keluar ikut suka-suka kita. Susu kurma ni you keluar ni. Tapi susu kurma yang saya nak cerita ni tadi ialah saya ingat jualan saya akan jual susu kurma ni just for Ramadan period. Tetapi saya try. Saya ingat lepas Ramadan pun kita jual. Pun dia masih ada sales. Very good sales during after Ramadan. Dan dia sekarang throughout the year. Susu kurma. Dia bukan menjadi seasonal lagi dah. Dia bukan jadi. Cuma bila season puasa dia memang jadi tak cukup. Semua orang duk selalu text PM saya. Apalah ni bos susu. Susu tak cukup lah, ini tak cukup lah, ini. But during Ramadan dia memang macam tu. Dan dia ada itu susu. Jadi bila kita nak buka keluar flavor, kita nak keluar flavor. Macam sekarang saya tengok, saya keluarkan lactose free. Ada nampak tu baru semalam saya nampak tu. Tengok lactose free. Saya ingat tak ada orang kisah pun pasal nak keluarkan lactose. Tapi kita ambil satu kajian bahawa kita negara Asia. Orang Asia ni dia banyak yang lactose intolerant. Ya, betul. Tak boleh minum susu. Dia tak tahu cerita lactose intolerant. Dia kata saku ni adalah susu. Padahal ada produk yang boleh mengatasi dia punya lactose intolerance tadi. Kita keluarkan susu tiada lactose. Lactose intolerant. So kita keluar lactose intolerant, low lactose punya. Jadi kita keluarkan tu. Jadi and then kita kena buat education. Untuk bagi orang tahu, you kalau tak boleh minum susu, you kena minum lactose intolerant punya, low lactose punya susu. Jadi untuk sampai produk ni dibiasakan oleh orang, banyak education dan spending yang kita kena lakukan. Jadi itulah exercise. Setiap kali kita keluar produk, kita tak boleh keluar produk syok sendiri. Ramai orang, because I think 70% to 90% Malaysian or ASEAN yang lactose intolerance. If you see from research, saya ingat ada yang tulis 90%, ada yang tulis 70% of Asia people are low lactose intolerance. Kita tak boleh ambil benda itu sebagai satu guideline. Ini kalau aku keluar semua orang minum. No. The exercise
how to educate. And then if you want to do education, you need to spend. So benda-benda inilah dia akan ambil masa ini semua kan. Saya ingat tak lama lagi because why ya kita keluarkan low lactose punya, no lactose punya susu ni kerana rakyat Malaysia keseluruhannya perlu minum susu. Perlu minum susu kerana kalau you tengok kadar bantut negara kita dalam keadaan kritikal. Okey. Dan itu ialah kerana intake of kalsium rendah. Yes. Ya. Yeah. So saya ni tak adalah bantut sangat sebab saya tengok kadar bantut negara dia short 2 inches of 5 kaki 4 inci. Saya ngam 5 kaki 4 inci. So generasi akan datang, if we have this bantut punya problem, generasi kita akan datang akan pendek. Makin kecil. Makin kecil. So ini adalah satu masalah negara yang kritikal. Ya. Kalau kita tengok negara Jepun, saya baca, semasa Jepun kalah peperangan, Maharaja dia panggil semua pembesar negara dia kata kita kena bangunkan semula Jepun dengan ni, macam mana nak bangunkan semula negara? Ialah kita kena bangunkan generasi. Kita nak generasi yang bijak dan generasi yang bersaiz besar. Jadi salah satu yang diwajibkan oleh Maharaja Akihito pada waktu itu ialah semua anak-anak Jepun wajib minum susu. Tapi dekat negara kita bagi anak kita minuman yang bukan-bukan. Bukan kata kita tak ada duit. Tapi malnutrition. Jadi amalan minum susu ni adalah sangat bagus dan wajib kita bagi kepada anak-anak kita. So that's why daripada situlah kajian-kajian yang kita dapat, kita keluarkan varian-varian kita tadi. Kurma varian. Jadi as a farm fresh business owner, kita nampak bahawa how to drive rakyat Malaysia untuk membiasakan minum susu. We start with kurma. Now kita dah ada susu pisang yang lebih menarik, yang lebih jadi lifestyle. Dia menjadi lifestyle. Dia so itu another level pula. So macam saya cakap tadi, when we do business or we do strategy, bila kita buat strategi, macam kita bawa kereta, masuk gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3, gear 4, and then from there kita tahu gear 1 cara bawa dia lain, gear 2 cara bawa dia lain, gear 5 cara bawa dia lain. So macam tu tau, menyusun strategi. Cik Azmi, saya sebenarnya ada banyak lagi soalan, tapi saya tak boleh shock sendiri sebab saya nampak di skrin saya depan ni ada banyak soalan yang telah pun diajukan oleh attendees kita. Jadi saya akan attempt untuk jawab soalan-soalan ini, minta Cik Azmi jawab soalan ini. Kita ada lebih kurang 10 minit saja lagi. Okey, soalan pertama datangnya daripada Ehsan Marisa. Cik Azmi, selepas penghasilan susu pisang, mungkin apa lagi perisa susu yang bakal Farm Fresh hasilkan? Wish, dia minta informasi depan ya. Ini strategi syarikat lah. Tapi insyaAllah lepas susu pisang ni ada lagi susu yang lebih menarik kan, yang bukan susu yang lebih menarik lah, flavor yang lebih menarik, tapi masih berasaskan susu segar kerana saya nak orang minum susu dalam keadaan mendapat khasiat dan mendapat faedah kepada kesihatan. Jadi insyaAllah, don't worry, kalau saya bagi tahu sekarang, macam pisang dululah, saya posting susu pisang tu bulan 5. Saya hantar packaging, baru siap packaging je. Saya posting, orang punya demand, bila nak keluar. Jadi sekarang saya tak berani nak cerita dulu, nanti tiap-tiap hari orang PM saya bila nak keluar. Tak berhenti berdeging. Dan for sure, this new flavor, dia tak new, super macam pisang. If you see in the market, susu pisang kebanyakan dekat market ni, kebanyakan kesemuanya pakai esen pisang. So you orang tahu bila you rasa ni. Tapi bila Farm Fresh keluar, kita bawa satu rasa yang betul-betul pure rasa dengan khasiat. Kita gunakan puri pisang. Super juga dengan flavor yang akan keluar tak lama lagi. Dia dah ada. Tetapi bila Farm Fresh keluar, you akan rasa produk yang macam susu pisang. You rasa susu pisang yang sebenar, rasa dia begini. Dan nanti maknanya flavor bila yang Farm Fresh keluar, dia benchmark. Benchmark dia begini. You orang nak tiru pun, tirulah, tak ke mana pun. Kadang-kadang saya hot juga yang tiru-tiru ni kan. Tapi as a businessman, kita kena biasalah. Kata Mak Saleh lah, imitation is the greatest form of flattery. Tapi tak apalah kan. Okey, soalan seterusnya. Ini soalan yang meminta tips sedikit. Bagaimana untuk memulakan marketing di permulaan perniagaan? Mula-mula ni guna kecil-kecil dululah kan. Kita kalau kata you mula perniagaan, you tak boleh spend besar. Tapi bagi saya, untuk di masa sekarang ni, betul-betul gunakan social media as a marketing platform.
pandai dan jadi ahli dalam social media ni sebagai permulaan untuk ni. And then untuk apa-apa produk pun selalu kena sampling, selalu kena tunjukkan. Not only food product ataupun you buat produk inovasi apa, you kena tunjukkan cara menggunakan bagaimana. Gunakan platform-platform dan gunakan peluang itu untuk buat konten. Yes, konten. Jangan malu. Meniaga ni kalau malu, tak payah meniaga. Itu satu. Jangan malu. Betul. Jadi mulakan dengan kecil-kecilan dulu. Take it as a lesson journey. Satu perjalanan. Nanti tak betul, kita betulkan. Saya ingat dalam jangka masa 5-6 bulan, kalau kita sentiasa membetulkan apa yang kita buat, InsyaAllah 5-6 bulan you dah boleh jadi pakar. Not only in that line, tetapi kepakaran daripada segi jiwa you tadi pun you dah boleh ni. You will know yourself more. Yes. Kita akan mengenali diri kita dengan lebih dan lagi. kita mengenali kemampuan kita macam mana. Kalau saya imbas kembali sesi kita awal pagi tadi bersama dengan Sam Baharin. Dia ada sebut kalau nak bercakap tentang marketing ni, kita fokus kepada branding itu dulu. Pastikan branding kita betul dan tepat dan dah memang jitu. Sebab itu yang apa yang Cik Azmin cakap tadi, dan melalui proses itu kita boleh mengenali diri kita siapa, apa kita punya strength. Saya cerita branding ni kan, usahawan-usahawan kecil, usahawan-usahawan kecil dekat luar. Not only branding your product, branding yourself. Branding yourself. Bos susu. Itu branding accident. So how we brand ourselves. So how we carry. Orang nak tengok siapa owner. Siapa orang ni bagaimana pemikiran orang ni, macam mana penampilan orang ni, and then dia tengok produk. Ataupun dia tengok produk, then dia search the owner. Orang itu, bos. Dia sama naik. Jadi kalau kata as an usahawan, benda-benda ni semua kena buat. Janganlah aku tak nak, aku memang shy social media ni tak, aku tak nak terkenal lah, aku tak nak itulah kau nak. Tak terkenal pun. Cuba-cuba buat. Kita belum mula lagi, kita dah letak satu barrier. Aku tak nak terkenal. Orang belum kenal pun dah tak nak terkenal. Macam mana nak buat bisnes? Kan? So yang tu yang tak boleh tu. Itu yang tak boleh. Dalam bisnes ni kena berhadapan dengan orang, kena ada keyakinan diri, and then how to build kita punya keyakinan diri. Itu yang penting tu. Faham. Okey, soalan seterusnya daripada Haris bin Badrul Hisham. Sales lagi banyak melalui own channel, pasaraya ataupun melalui agents? Ini dia dah. So sales saya punya agent tadi saya tengok saya punya lah. Daripada 140 juta tadi tu, dia adalah 1/3 daripada jualan saya. Selebihnya daripada supermarket dan Horeca. So dari 400 plus million jualan Farm Fresh. Saya ingat 400 lebih, 450-460 juta. 140 juta datang daripada 1/3 daripada channel home dealer tadi. Itu 1/3 daripada home dealer. Dan the rest daripada modern trade dengan Horeca. Daripada Horeca, iaitu hotels, restaurants and cafe. catering. Okey. Rodney tadi, rakan kerja saya tadi, dia ada ajukan soalan. Farm Fresh ada plan nak launch new product yang seperti yang Cik Azmin sebut tadi, tapi dia sambung dengan perhaps a dedicated retail outlet seperti Magnum Ice Cream buat. Maybe a milkshake shop. Okey. Ni saya reveal. So tak lama lagi kita akan ada kitanya frozen punya segment. Yang tadi itu chill, dairy and dairy segment chill. So tak lama lagi kita akan keluarkan kita punya ice cream. For sure ice cream Farm Fresh akan lebih sedap daripada semua ice cream yang lain. Daripada tempat lain dulu. Sajalah orang jual Elio macam inilah kan. And then kita akan ada Jom Cha tak lama lagi, which is untuk usahawan-usahawan saya. Jom Cha ni kita usahawan-usahawan saya ni dia orang dah ada kedai. Dia orang dah ada kedai. Dulu dia orang store letak barang dekat rumah. Dia orang letak barang dekat rumah. Jadi sekarang ni dia orang dah sewa kedai. Bila dia sewa kedai, dalam kedai dia ada susu, ada kasut bandel, ada tudung, ada keropok, ada macam-macam, dia jadi rojak. So kita nak standardizekan kedai dia orang dengan Jom Cha. Dan fokus. Jadi ada brand. So kita buat Jom Cha, ini saya punya boba sendiri. Boba drink boba sendiri. Pula maksudnya dah so, ice cream ada, boba ada. Orang akan rasa boba yang tersedap nanti kan yang kita buat. So saya pun dah finalize 7 recipes boba. And then from out of this ni saya ingat orang akan rasa boba tapi itu perasan tak? Ini penting untuk disebut di sini. Sebab Cik Azmi daripada duduk sini, dia dah cakap pasal susu dan pelbagai flavor susu. Dia dah bercakap tentang ice cream. Dan sekarang dia dah bercakap tentang boba. Perasan atau tidak, setiap entiti itu ada branding dia tersendiri. Sebab kita tak nak cacah marbakan dia. Berapa penting benda tu kepada Cik Azmi? Benda ni kena konstruktif.
Dia tak boleh cacah merbah. Kejap you usik sana, kejap you usik sini. You kena konstruktif and fokus. Maknanya kalau saya nak jual boba pada dalam jenama Farm Fresh, macam it doesn't make sense. Ya. So, saya daripada usahawan-usahawan ni tadi, kita gunakan sos yang ada. Ya. Sos yang ada, sos saya, usahawan are very enterprising. Dia orang ni nak dibangunkan. Tapi kalau dia membangun sendiri tanpa direction ni tadi, dia jadi rojak. Itu yang jadi kedai atas Farm Fresh, dalam tu ada jual tudung, ada jual susu, ada jual macam-macam. Jadi kita nak standardizekan dia. So kita letakkan Jom Cha. Jom Cha depan tu jual boba yang standard. Saya ingat Jom Cha ni akan jadi one of my biggest project for 2022. Dan saya ada lebih kurang 330 kedai yang ready to convert to Jom Cha. Macam tu je, nak buka idea, terus keluar 300 lebih kedai. Yes, because saya dah ada ready resources. Ya. So macam mana nak menggunakan mereka ni sekarang ni, and then to give this peluang to them. Ini yang Cik Azmin cakap tadi, dynamic itu. Maknanya kita dah ada something, sekarang kita flip dia menjadi benda lain untuk melihat apa lagi potensi yang boleh di maximizekan di situ. Okey. Soalan terakhirnya datang daripada Linda. Ada plan nak keluarkan susu vegan, iaitu almond milk dan sebagainya? Kita dah keluar dah kita punya vegan series. Saya panggil dia plant based milk. Okey, plant based milk. Kita ada oat milk, kita ada almond milk. Ada. Saya ingat dekat semua pasar raya pun ada. Cuma Malay community tak berapa, tetapi for Chinese community dia ni. And then saya punya oat milk, saya ingat paling sedap jugalah, because the oat milk is very good for kita punya health. And then untuk kita punya kesihatan jantung, kerana dia ada beta carotene. And then especially oat milk Farm Fresh, dia ada dia punya fiber lagi, dia punya tu masih ada lagi serat yang tinggi masih kita kekalkan dekat dalam tu. And then almond milk kita pun dah ada kat pasaran. I think it's about a year kita ada dekat pasar raya. Boleh cari dekat semua pasar raya. Tapi cuma mungkin apa yang Nina masukkan di sini, bukan semua oat milk dan almond milk tu vegan. Mungkin dia tidak 100% plant based. It's 100% vegan. 100% plant based. 100% plant based. Dia bukan susu lembu campur dengan oat milk. No. This is purely oat. Kita press daripada oat yang tadi, dia dapat daripada oat itu sendiri. And then kita pun ada soya juga. Of course. Vegan series kita ada oat milk, kita ada almond, and then kita ada soya. I see. Okay. Saya cuma ada mungkin dalam 1 minit saja lagi. Mungkin sebelum kita berundur, saya ingin menjemput Cik Azmi untuk mereka yang attend pada hari ini, mereka akan melihat Cik Azmi ini sebagai seorang usahawan yang berjaya mengangkat bisnesnya daripada sesuatu yang kecil, 60 ekor di Johor, tak salah saya, 60 ekor lembu yang dibawa dari New Zealand, dari Australia, dan sekarang ini multi-million ringgit, billion. Dah. So you are a hero. Jadi what is that one line yang rasanya bagi Cik Azmi, you have been thinking about in your head daripada awal sampai sekarang, yang menggerakkan Cik Azmi untuk go further? Sangat tahan lah. Dalam bisnes ni satu secret bagi saya kan. Semua businessman ataupun semua usahawan kena ada satu kualiti yang saya panggil tahan. Kalau kata kita tahan, apa sahaja yang datang kita boleh tempuhi. Kalau kata nak tengok daripada saya dan syarikat saya, kita bukan berlawan lah, kita bersaing dengan syarikat multi-million company yang bertahan dah 30 tahun, but we manage untuk berada di atas mereka. Kerana apa? Kerana saya tahan, kerana partner saya tahan, kerana team saya tahan, dan work as a team. And then business bagi saya ulang balik yang saya cakap tadi, banyak kali saya bagi tahu kat dalam ni, business jangan terus nak masuk gear 5. Ada duit banyak pun, kita kena start daripada 1, 2, 3, step by step. Gear 1, jangan langkah. And then lagi satu, business pun ada pantang dia. Ada banyak pantang. Bagi saya pantang yang paling besar ialah jangan tamak. Orang tamak selalu rugi. Dia akan selalu jadi macam tu. Saya ingat itu je lah. Sebab kalau kata nak cerita banyak-banyak, kena bayar. Alah, yang tu saya takut. On that note, kita cut kat sini je. Okay, Cik Azmin, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Reboot Now. Okay guys, that's it dengan Encik Azmi Zainal, iaitu Ketua Pegawai Operasi Farm Fresh Bos Susu Malaysia. Okay, lepas ini saya akan bagi tahu anda what is coming up tonight. Teruskan bersama kami di Reboot Now 2022.